Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan saya Cikgu Rohaiza untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Cikgu akan mentangkan bab 7 membina kesejahteraan negara, di mana tajuknya iaitu 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okay, terlebih dahulu cikgu bacakan sedik pembelajaran untuk hari ini, iaitu 14.1.3 menjelaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. K 14.1.7 menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Okay, apakah yang akan kita capai, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di bawah bab 7 bina kesejahteraan negara. 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan, iaitu yang pertama, menghuraikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, menjelaskan langkah-langkah bagi memartabatkan bahasa kebangsaan, dan menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Okey, terlebih dahulu kita lihat lagu Bahasa Jiwa Bangsa ini dahulu. Okey, baik pelajar. Okey, daripada lagu Bahasa Jiwa Bangsa tadi dapat kita lihat bahasa menyatukan kita semua. Okey, jadi untuk itu cikgu nak tanya sedikit soalan berkaitan dengan bahasa Okey, ada tak aktiviti minggu dan bulan bahasa serta selokan bahasa jiwa bangsa di sekolah anda? Pastinya ada Okey, setiap tahun diadakan bulan bahasa kebangsaan Okey, di sini cikgu paparkan bulan bahasa kebangsaan peringkat sekolah SMK Deri. Okey, kemudian apakah bahasa yang digunakan di sekolah dan peperiksaan sekolah anda? Tentunya bahasa Melayu. Okey, kemudian apakah bahasa yang digunakan dalam urusan surat menyurat di sekolah anda? Juga bahasa Melayu. Apakah bahasa pengantar yang digunakan di sekolah anda? Bahasa Melayu juga. Dan ada tak Dewan Bahasa dan Pustaka di sekolah anda? Pastinya ada, iaitu adanya pusat sumber dan buku teks kita, buku teks tingkatan 5 juga adalah hasil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ini adalah buku teks tingkatan 5, subtopik 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, di mana boleh dirujuk dari muka surat 144 hinggalah 149 Okey, kemudian kita lihat apakah langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okey, yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran. Yang ketiga, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yang keempat, UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Dan yang kelima, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, terlebih dahulu kita lihat istilah. Apakah maksud bahasa ilmu dan bahasa rasmi? Okey, bahasa Melayu, bahasa ilmu merujuk bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu, pengetahuan sehingga peringkat tertinggi. Perantaraan iaitu untuk kita berkomunikasi di antara pelbagai kaum, itu bahasa ilmu Okey, kemudian bahasa rasmi merujuk bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan pentadbiran, sistem pendidikan dan urusan dalam bidang kehakiman Okey, seterusnya kita lihat Akta Bahasa Kebangsaan. Cikgu kupas untuk tajuk Akta Bahasa Kebangsaan. Bagaimanakah Akta Bahasa Kebangsaan dapat memartabatkan bahasa Melayu? Okey, cikgu bagi di situ adanya
ya gambar berkaitan dengan akta. Okey, cara untuk ya akta bahasa dapat memertabatkan bahasa Melayu. Yang pertama adalah bahasa rasmi untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, yang kedua, akta ini juga dikenali sebagai Akta 32. Okey, dan digubal di bawah perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Okey, dan berkuat kuasa pada 1 Julai 1971. Okey, cikgu kupas untuk di bawah tajuk Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, kemudian kita lihat bagaimanakah kedudukan bahasa Melayu, ya, kedudukan bahasa Melayu dalam pentadbiran negara kita. Okey, pada gambar di situ cikgu dah berikan kepada pelajar, ya, semua urusan pengajuran rasmi termasuk surat, email, notis jemputan, pengacaraan, bacaan doa, ucapan hendaklah dalam bahasa kebangsaan. Dan cikgu juga letakkan di situ adanya mahkamah, ya. Okey, jadi cara ya kedudukan bahasa Melayu dalam pentadbiran kita, okey, iaitu sebagai alat komunikasi rasmi, ya, alat komunikasi rasmi dalam urusan kementerian dan jabatan kerajaan. Okey, seterusnya dalam urusan mahkamah, ya, digunakan bahasa Melayu sepenuhnya bermula pada tahun 1990. Okey, seterusnya kita lihat, ya, video ini pula. Memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara. Antaranya, Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, daripada video tadi apa yang pelajar, ya, dapat daripada isi-isi bagaimana, ya, bahasa Melayu dapat memperkasakan, ya, dapat diperkasakan dalam sistem pendidikan. Okey, cikgu buat dalam bentuk soalan di situ. Ya, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Buktikan. Apakah buktinya? Ya, daripada video tadi, okey, dan disusuli dengan gambar di situ ada logo sekolah Seri Puteri, Sultan Alam Shah dan juga Kolej Sultan Abdul Halim. Ya, okey, bukti, ya, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan daripada video yang kita tonton tadi. Okey, yang pertamanya ialah penubuhan sekolah menengah kebangsaan, di mana di dalam sekolah menengah kebangsaan ini bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Okey, jadi pengetahuan untuk pelajar. Okey, jadi nombor 1 tu penubuhan sekolah menengah kebangsaan, itu adalah fakta. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar itu adalah huraian dan contoh. Contoh ialah Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim. Ya, okey, isi seterusnya iaitu bagi memupuk semangat kekitaan dan bersatu, ya, bilangan guru terlatih bahasa Melayu telah ditambah. Okey, jadi ini adalah bukti bagaimana bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Okey, seterusnya cikgu kupas pula UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Apakah peranan UKM, ya, sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu? Okey, yang pertama, menjadi tumpuan penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum hingga, ya, melahirkan, ya, sastrawan negara. Contohnya pada gambar di situ, ya, sastrawan negara iaitu Muhammad Haji Saleh dan juga Siti Zainun Ismail yang merupakan sastrawan negara. Itu adalah bukti kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okay, peranan yang kedua, memperkenalkan pengajian
pelbagai jurusan dan bidang dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga, adanya penubuhan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu ataupun dinamakan IBKKM, ataupun sekarang ini dikenali sebagai Institut Alam dan Tamadun Melayu ataupun ATMA, yang ditubuhkan pada tahun 1992. Ya, okey, dan ATMA dan juga IBKKM ni adalah merupakan pusat penyelidikan rujukan dan kebudayaan Melayu. Jadi pelajar di sini cikgu dah buat peranan ya, peranan adanya fakta, adanya huraian dan adanya contoh kepada pelajar untuk menghuraikan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okey, seterusnya pelajar, kita tonton lagi satu lagi video ya, iaitu berkaitan dengan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada Resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Jawatan ini kini dikenali sebagai Ketua Pengarah. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastera sebagai medium untuk memupuk perpaduan. DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastera Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogan bahasa, jiwa bangsa dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Pemimpin dan rakyat wajar memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Baik pelajar. Ya, okey, tadi pelajar dah lihat ya video berkaitan dengan DBP. Okey, jadi cikgu ulaskan peranan DBP. Jadi cikgu buat dalam bentuk soalan di sini. Jelaskan peranan DBP dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi apakah peranan DBP? Okey, yang pertamanya di situ memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Okey, yang kedua adalah kembangkan aktiviti Bulan Bahasa dan Sastera Melayu melalui penerbitan buku dan majalah. Okey, seterusnya menganjurkan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Itulah adalah logo di situ ya. Okey, logo Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, di mana Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan diharapkan dapat memupuk perpaduan kaum melalui slogan Bahasa Jiwa Bangsa ya. Okey, dan di situ cikgu letakkan ya gambar iaitu Profesor Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid ya sebagai Ketua Pengarah DBP. Baik, seterusnya pelajar. Okey, kita lihat di sini. Ya, daripada apa yang dibentangkan tadi, bagaimana kita nak mengingat fakta dan huraian berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, jadi cikgu buat bentuk soalan di sini, nyatakan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Okey, bagaimana kita nak ingat fakta? Kita ada 5 fakta tadi ya. Okey, yang pertama adalah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, dijadikan bahasa rasmi, bahasa pentadbiran.
Yang ketiga, digunakan di mahkamah dan sistem pendidikan. Yang keempat, tambah bilangan guru terlatih bahasa Melayu. Okey, kemudian tubuhkan sekolah Alam Syah Seri Puteri, Kolej Sultan Abdul Hamid. Okey, jadi yang pertama tu pengenalan fakta bahasa kebangsaan, itu adalah fakta, dijadikan bahasa rasmi. Pentadbiran juga adalah fakta. Yang ketiga adalah huraian. Okey, yang keempat, tambah bilangan guru terlatih bahasa Melayu, itu adalah huraian. Dan tumbuhkan sekolah Alam Syah Seri Puteri, Kolej Sultan Abdul Hamid, itu adalah contoh. Okey, seterusnya ya, dijadikan bahasa pengantar di sekolah, tumbuhkan UKM dan Dewan Bahasa Pustaka, itu adalah fakta. Okey, seterusnya, anjur seminar, bengkel dan penerbitan buku adalah huraian. Anjur Minggu Bahasa dan Bulan Kebangsaan juga huraian, dan berikan contoh iaitu slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, jadi agak sukar untuk kita menghafal fakta ya, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi apa yang cikgu ajar di sini iaitu cikgu menggunakan kaedah mnemonik. Ya, kaedah mnemonik yang cikgu gunakan di sini adalah masuk DBP. Apa itu masuk DBP? Ya, okey, jelaskan usaha kerajaan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jom kita masuk DBP. Okey, bagaimana ya? Okey, M kita fokuskan kepada Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa dilancarkan. M lagi adalah huraian. Mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Akta Bahasa Kebangsaan. Atma menjadi pusat penyelidikan dan rujukan bahasa. Slogan Jiwa Bangsa. Lagi, Sekolah Alam Syah, Sekolah Seri Puteri ditubuhkan. Okey, jadi itu adalah huraian contoh. Okey, UKM ditubuhkan, itulah fakta. Kempen, bengkel, seminar, itu adalah huraian kepada UKM. Dewan Bahasa Pustaka ditubuhkan, itu adalah fakta. Okey, seterusnya bahasa pengantar di sekolah, huraian. Bahasa rasmi pentadbiran juga adalah fakta. Dan seterusnya peperiksaan dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita ingat fakta masuk DBP. Minggu Bahasa. Akta. Slogan UKM. Dewan Bahasa ataupun DBP. Ya, bahasa pengantar di sekolah, dan peperiksaan dalam bahasa Melayu. Mudahkan pelajaran, dan cikgu juga ada letakkan di situ pada gambar di ruang tepi, wajib bahasa Melayu, adanya logo DBP, ada UKM, ada slogan, ada atma, ya, Sekolah Seri Puteri, Sekolah Alam Syah, dan juga gambar ya bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, itu adalah sebagai untuk memupuk perpaduan. Ya. Baik pelajar, jadi gunakanlah ya kaedah mnemonik ini untuk menghafal fakta di subtopik bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, iaitu masuk DBP. Okey, jadi itu saja daripada cikgu untuk subtopik 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Sekian, terima kasih.